Assalamualaikum. Tuan-tuan yang dah masuk, bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. InsyaAllah kejap lagi kita start . Hari ini kita bahaskan surah Yasin ayat yang ke-45. Silakan jemput masuk. Silakan jemput masuk. Siapa yang ada janji dengan kawan-kawan ke saudara mara ke ataupun WhatsApp group tu untuk join kelas kita petang ni, boleh WhatsApp dia orang lah, boleh masuk dalam group. So mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat daripada program kita ni, insya-Allah. Silakan jemput masuk. Siapa yang baru join hari ni, follow lah group kita, follow lah FB kita, Pendidikan Bahasa Arab Al-Furqan tu. So nanti insya-Allah mudah-mudahan setiap kali kita nak bersiaran, tuan-tuan akan dapat dia punya notification tu, insya-Allah. Silakan siapa yang baru masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana ya. Dan line tempat tuan-tuan tu clear ataupun tidak. Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan jemput masuk. Silakan jemput masuk. Insya-Allah kita akan mulakan sebentar lagi. Kita hari ini bahaskan surah Yasin ayat yang ke-45 tuan-tuan . Siapa yang dijanji dengan kawan ke saudara mara untuk join kelas kita untuk bersama-sama hari ini, boleh text mereka lah, bagi tahu kita akan start kejap lagi, insya-Allah. Silakan jemput masuk. Yang baru masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya, insya-Allah. Silakan jemput masuk. Bagi peluang kawan-kawan kita masuk sekejap kemudian kita mulakan kelas lah. Biasanya saya akan bagi masa dalam 5 minit lah tuan-tuan sebelum minit yang keempat tu kita dah start baca mula dengan surah Fatihah, kita doa. So biasanya dalam 5 minit setengah ataupun 6 minit tu kita dah mulalah, insya-Allah. Silakan cuba masuk. Siapa yang nak join kelas kita, boleh pergi ke admin Al-Furqan 019 511 9000. Tuan-tuan type dekat situ, saya berminat. Nanti admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan untuk join kelas macam mana, nanti dia akan bagi tahulah. InsyaAllah silakan jemput masuk. Baik tuan-tuan, insyaAllah kita mulakan majlis kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab, iaitu surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita hari ini, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yasir umurana wahlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita, ya. Dan hari ini kita akan membahaskan ayat yang ke-45 dari surah Yasin, ayat yang ke-45. Dan formatnya seperti biasa, izinkan saya ulang sikit. Ini tujuannya untuk untuk menjelaskan pada pelajar-pelajar yang baru join kita hari ini, ya. Format dia mudah saja. Katalah hari ini kita belajar ayat yang ke-45, saya akan baca ayat tu dulu, kemudian terjemah ayat tu supaya tuan-tuan faham apa maksud terjemahan daripada ayat yang disebut oleh Allah dalam ayat yang kita bahaskan hari ini tu. Kemudian bila dah habis baru kita bahaskan tentang mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan ataupun kita sebut sebagai penafsiran dia lah, ya. Dan yang terakhir nanti bila dah habis penafsiran tu baru kita masuk hal teknikal yang kita boleh belajar daripada ayat 45 surah Yasin tersebut. Begitulah setiap kali pengajian kita. So tuan-tuan yang tak ada kamus ataupun yang tak ada Al-Quran di tangan pun tak apa, sebab nanti kita akan sharekan skrin yang sama. Tuan-tuan tengok tuan-tuan punya skrin telefon ataupun laptop tu pun tak apa dah. Tuan-tuan dah boleh dapat apa benda yang apa ayat yang kita gunakan hari ni. Siapa-siapa yang nak download kita punya kamus Al-Furqan tu, tuan-tuan boleh download secara percuma saja, pergi dekat ustaznasar.com dan download dalam tuan-tuan punya aplikasi tu. Jadi setiap perkataan akan ada terjemahannya, insya-Allah. Dan kalimat-kalimat yang bercantum 2 ataupun 3 kita akan pisahkan dia dengan warna. Nanti tuan-tuan tengok, tuan-tuan tahu bahawasanya itu adalah 3 kalimat berasingan atau 2 kalimat berasingan, cuma tulisannya saja yang dicantumkan. So kita nak mudahkan tuan-tuan, kita pisahkan dia dengan warna, tuan-tuan. Dan helaian-helaian teknik pengajian kita pun ada, tuan-tuan boleh download di tempat yang sama. Di mana tahu? Di ustaznasar.com, www.ustaznasar.com. So sambung tulisan Ustaz Nasar tu, nanti tuan-tuan boleh download semua di sana. Cuma kalau kamus Al-Furqan tu tuan-tuan tak boleh print lah. Tapi kalau tuan-tuan nak print, saya pun galakkan untuk tuan-tuan print kita punya helaian-helaian tu. Tapi kalau tuan-tuan malas nak print, tuan-tuan boleh minta dengan admin, Ustaz, saya admin, kami nak beli buku ni. Jadi helaian tu semua kita letak dalam bentuk macam ni. So nanti akan mudahkan tuan-tuan lah. Tak payah tuan-tuan nak pergi print, nanti admin akan hantar. Nanti berapa harga dia saya pun tak ingat lah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh text mereka lah, tanya berapa harga. Dan kamus Al-Furqan tu tuan-tuan boleh download secara percuma tau. Tapi kalau nak yang dalam bentuk buku ni pun boleh, nanti pergi minta ke admin. Nanti admin akan bantu tuan-tuan. So tuan-tuan, kita pergi kepada surah Yasin ayat yang ke-45, kita baca dulu, ya. Kemudian kita tengok apa makna ayat ni secara terjemahan dia. So ni ayat yang ke-45. Saya baca dulu, tuan-tuan puan-puan semak. Nanti kita pisahkan rangkap dia, insya-Allah, ya. Nanti saya besarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Itu ayat dia, ya. Jadi kita pisahkan rangkap dia sekejap, ya. Wa idza qila lahum, ini kita consider sebagai rangkap yang pertama. Kemudian ittaqu ma baina aidikum, ini consider rangkap yang kedua. Kalau ada rangkap-rangkap ni senang, tuan-tuan boleh faham ayat dia dengan lebih cepat. Wa ma khalfakum, dan apa yang di belakang kamu, ataupun di apa yang nanti akan datang, tu maksudnya la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati, tu maksudnya. Okey, kita pergi rangkap yang pertama dulu ataupun kita jelaskan secara keseluruhan dulu. Wa idza qila lahum ittaqu baina aidikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Maksudnya apabila dikatakan kepada mereka, apabila dikatakan kepada orang-orang kafir Quraisy itu, ittaqu ma baina aidikum, takutlah oleh kamu apa yang ada di hadapan kamu, ataupun apa yang berada di hadapan kedua tangan kamu ataupun di hadapan kamu. Ni maksudnya kalau di tangan kamu, maksudnya apa yang ada di depan kamu, tu maksudnya. Wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakang kamu, maksudnya di belakang nanti, di kemudian hari, itu maksudnya. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati. Ini ayat ni secara terjemahan ni sekali, kita satu rangkap. Wa idza qila lahum, dan apabila ataupun dan jika dikatakan kepada mereka, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittaqu ma baina aidikum, takutlah oleh kamu apa yang akan terjadi di dunia ini, di hadapan kamu ni. Takutlah oleh kamu apa yang ada di hadapan kamu, ataupun dalam arti kata lain, takutlah oleh kamu apa yang bakal terjadi dalam dunia ni, dalam berdekatan dengan kamu ataupun semasa kamu hidup di dunia.
takutlah oleh kamu apa yang ada di hadapan kamu. Ya, apa yang ada di hadapan kamu, maksudnya apa yang akan terjadi semasa kamu hidup di dunia. Wa ma khalfakum, dan apa yang akan terjadi kemudian nanti, iaitu di hari kiamat. Ya, la'allakum turhamun. Kalau kamu takut, mudah-mudahan nanti kamu akan dirahmati. Ya, kalau kamu tak takut tidak dirahmatilah, itulah maksud dia. Faham tak? Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, wahai orang kafir Quraisy, wahai orang Quraisy, takutlah oleh kamu apa yang ada di hadapan kamu, apa yang akan terjadi kejap lagi kalau kamu berdosa. Wa ma khalfakum, dan takutlah apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat kalau kamu berdosa, takutlah. Bila kamu takut, mudah-mudahan kamu akan dirahmati oleh Allah. Itu maksudnya. La'allakum turhamun, tuan-tuan. Itu maksud ayat ni. Apabila dikatakan kepada orang kafir itu, ittaqu ma baina aidikum. Ya, wahai orang Quraisy, takutlah oleh kamu apa yang bakal terjadi kepada kamu di dunia. Ini kepada orang-orang yang ingkar, tuan-tuan, kepada orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia dia menjelaskan pada kita, ya, ataupun dalam konteks ini menjelaskan kepada Rasulullah, pergi bagi tahu dengan dia orang lah, bagi tahu dengan dia orang, bagi tahu dengan mereka, takutlah oleh kamu apa yang bakal terjadi kepada kamu hari ini di dunia kalau kamu berterus-terusan dengan dosa. Dan takut juga apa yang akan terjadi kepada kamu di hari kiamat nanti. Dua kali, tuan-tuan, Allah suruh takut di dunia dan takut di akhirat. Nanti kita cerita kejap lagi apa mesej sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Jadi mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Kalau kamu takut nanti, mudah-mudahan kamu akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya apa mesej Allah nak sampaikan kepada kita orang Islam hari ini, tuan-tuan? Tuan-tuan janganlah kira Quran ni ialah untuk orang-orang kafir Quraisy dan sahabat-sahabat Rasulullah. Salah tu, tuan-tuan. Salah. Tak boleh macam tu. Sebenarnya Quran ni dia sesuai untuk sepanjang zaman, sesuai untuk semua tempat dan sesuai untuk semua orang. Cuma kalau dulu dia punya kisah tu tentang Rasulullah dengan para sahabat, jadi kita ambil kisah yang sama dalam konteks hari inilah. Dalam konteks hari ini. Jadi maknanya orang kafir tetap ada juga. Perangai orang kafir yang dulu sama juga macam perangai orang kafir zaman sekarang. Samalah macam kalau dalam Al-Quran Allah cerita pasal Fir'aun dan sebagainya. Fir'aun ni dia beratus tahun sebelum daripada Rasulullah itu dibangkitkan, tuan-tuan. Tapi diceritakan perangai orang zaman Fir'aun tu kenapa? Sebab orang zaman Rasulullah pun sama juga perangai dia. Perangai sama. Cuma situasi tu berbeza. Samalah juga macam kita hari ni. Allah ceritakan sesuatu pada zaman Rasulullah SAW, misalnya tentang orang kafir Quraisy, ceritakan tentang perangai mereka dan sebagainya, tuan-tuan. Kita kena ambil cerita tu, sutkan dengan kita punya orang hari ni. Tu maksud dia. Sama je perangai. Cuma kalau dulu orang kaya dia naik unta orang kali kan. Macam hari ni orang kaya dia naik kenderaan yang sesuai lah dengan hari ni punya kenderaan. Kalau orang dulu dia menipu pada zaman dia orang punya penipuan lah. Kalau zaman ni punya penipuan lah. Jadi maknanya penipuan tetap sama berlaku. Jadi itu yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita ambil hari ni, ibrah daripada ayat itu, maksud dia, tuan-tuan. Jadi kalau ada orang kata Al-Quran itu perlu ditafsirkan semula, tafsir dari sudut macam saya sebut tadi. Bukan kita ubah benda tu. Ada orang kata, tuan-tuan, orang-orang ni termasuk dalam golongan orang-orang yang kita tak boleh pakai lah. Yang mana mereka kata Quran ni sebenarnya daripada Rasulullah. Rasulullah yang mentranslate Quran itu daripada apa yang diberikan oleh Allah. Jadi sesuai dengan Rasulullah punya zaman. Jadi kita hari ni kita kena translate balik ikut kesesuaian pada zaman kita. Sebenarnya salah, tuan-tuan. Itu adalah sesuatu yang orang kita sebut sebagai mengapu lah. Tuan-tuan jangan mengapu, kita tak boleh mengapu itu. Kita kena ambil exactly macam mana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dekat dalam Al-Quran. Itu ialah perkataan Allah, bukan perkataan Rasulullah. Itu ialah perkataan Allah, bukan perkataan Rasulullah. Rasulullah cuma sampaikan kepada kita. Habis Allah tu guna bahasa Arab ke? Kalau ada orang tanya, Allah tu guna bahasa Arab ke? Allah kita tak tahu apa bahasa digunakan. Allah berhubung dengan para malaikat, kita tak tahu dia guna bahasa apa, kita tak tahu, tuan-tuan. Tapi kalau nak ditranslate dalam bahasa manusia, ini Allah translatekan untuk kita. Allah ajar kepada malaikat Jibril, Jibril ajar kepada Rasulullah SAW. Dan Quran tu bukan perkataan Rasulullah SAW. Itu ialah perkataan Allah. Allah yang ajar macam mana nak translate dalam bahasa Rasulullah. Kalau zaman Nabi Musa AS, Allah ajar mereka translate dalam bahasa yang mereka faham. Tapi bukan perkataan Nabi Musa. Sama macam ayat Al-Quran. Bukan perkataan Rasulullah. Ini ialah perkataan Allah. Allah yang punya kalimat dan Allah yang translate dalam bahasa manusia
yang sesuai pada zaman Rasulullah. Jadi kalau hari ini kita nak faham exactly macam mana yang orang Arab faham, kita kena belajar bahasa Arab. Jadi sebab tu apa yang tuan-tuan buat hari ni lah yang paling tepat sekali. Kita faham secara teknikal dan kita faham secara makna dia. Okey, ini kita lupakan sejak pasal bahasa dulu. Kita cerita pasal mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan dalam konteks ayat tu. So dalam ayat tu Allah Taala kata apabila dikatakan kepada orang kafir Quraisy itu, takutlah oleh kamu apa yang akan terjadi di dunia ni kalau kamu berdosa. Dan takut juga apa yang bakal terjadi kepada kamu di hari kiamat. Mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Baik, mesejnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya dia sedang bagi mesej yang paling penting kepada kita, tuan-tuan. Sama ada orang zaman kita ataupun orang zaman sebelum kita atau orang zaman para sahabat atau orang zaman tabi'in ke, tak kira. Mesej yang paling penting sekali yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita ialah sebenarnya ada dua siksaan kalau kita ingkar dengan perintah Allah. Kalau kita berlarut-larutan dengan dosa, sebenarnya kita ada dua siksaan yang menanti, tuan-tuan. Itu dapat dibuktikan hari ni. Kita boleh cerita macam-macam kan. Kejap lagi kita bincang. Okey, maksud saya ialah kalau kita ingkar dengan perintah Allah, kita ni akan diseksa oleh Allah dekat dalam dunia lagi, tuan-tuan. Banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan ada dosa-dosa tertentu yang daripada dunia kita dah nampak dah, Allah tak tunggu pada hari akhirat. Contohnya apa? Dahaka pada mak bapak. Dahaka pada mak bapak. Ataupun ada dosa-dosa yang lain yang Allah Taala akan balas di dunia. Ataupun kalau kita lupa dengan perintah Allah, jadi kita ni katalah ni contoh di dunia ni, seksa yang saya kata kita nak bincang tu. Seksa di dunia ni, katalah kita ni Allah Taala bagi kekayaan, kemudian kita lupa diri. Bila kita lupa diri, kita lupa ke anak isteri kita contohnya kan. Jadi isteri kita lagi tinggalkan kita dan barangkali satu masa perniagaan kita tu akan dijatuhkan oleh Allah, akan dirugikan oleh Allah misalnya kan. Jadi waktu tu itu kita panggil seksa di dunia. Okey, kalaupun seksa di dunia itu tidak diberikan, mati pun dalam keadaan kaya contohnya, anak bini pun ada kat keliling kita. Hari kiamat nanti akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini Allah bagi mesej, biasanya dua-dua seksa tu akan kena. Yang akhirat confirm kenalah. Tapi di dunia pun selalu akan ditimpakan juga kepada orang-orang yang selalu berdosa. Jadi mesej yang Allah Taala nak sampaikan kat sini, ingat, kalau selalu berdosa, kalau jahat, dua siksaan yang kamu akan dapat. Yang pertama, aku akan siksa kamu di dunia. Yang kedua, kami akan siksa kamu di akhirat. Biasanya siksaan di dunia ni, tuan-tuan, mungkin dalam ayat lain kita boleh ceritalah, itu sebenarnya kebaikan untuk kita sebab Allah nak kita kembali kepada dia. Tapi itu cerita lain lah. Tapi yang penting dalam kisah ni, dalam ayat ni, kita ada dua siksaan yang bakal dikenakan oleh Allah kalau kita terus-terusan dengan dosa. Yang pertama, siksaan di dunia. Yang kedua ialah dengan siksaan di hari kiamat. Okey, selain daripada itu, tuan-tuan, orang-orang yang beriman ni sebenarnya dia perlu peka dengan musibah yang datang dalam kehidupan. Macam ni, tuan-tuan. Kan Allah isyaratkan kita ada dua kali musibah yang akan menimpa kalau kita berterus-terusan dengan dosa. Yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat kan. Jadi kita orang yang beriman ni, tuan-tuan, kita sebenarnya kena peka tau. Kena peka dengan setiap musibah yang datang dalam kehidupan kita ni. Dan kita selalu salahkan diri dari sudut apa tahu? Ini apalah dosa yang aku buat ni? Apa dosa? Mesti ada benda yang ada dosa yang aku buat ni menyebabkan Allah timpakan musibah kepada kita pada waktu tersebut. Sebab musibah yang menimpa kita ni memang dia datang daripada kita sendiri, tuan-tuan. Allah tak zalim pada hamba dia. Jadi apa yang perlu kita buat? Jadi orang beriman dia kena peka, apalah yang aku buat ni? Selalunya kita tak payah nak peka sangat pun, kita tahu apa kita buat. Cuma kita tak cerita kat orang aja, betul tak, tuan-tuan? Selalu macam tu kan? Kita tahu apa kita buat, belakang isteri kita ataupun belakang suami kita mengumpat lebih contohnya. Dan ada sekali mungkin kita tipu suami kita ke kan. Ataupun kita tipu isteri kita ke, ataupun tak kira apa pun. Orang kita ni, kita je tahu. Allah Ta'ala dengan kita je tahu apa kita buat kan. Jadi biasanya kalau musibah tu datang, sebagai orang beriman dia kena peka. Apa dosa yang aku buat ni? Mesti ada sebab. Allah Subhanahu Ta'ala timpakan musibah ini ke atas aku. Sebabnya musibah yang menimpa kita tu barangkali sebab dosa kita ataupun Allah Ta'ala nak naikkan martabat kita. Tapi saya cadangkan tuan-tuan janganlah perasan sangat. Aku kena musibah ni kerana Allah nak naikkan maqam aku. Sabar, bukan. Kita cerita apalah dosa yang aku buat ni menyebabkan Allah Ta'ala timpakan ujian ni ataupun Allah timpakan musibah ni. Jadi saya nak sebut, kita kena peka. Mesej dalam ayat ni ialah kita kena peka sebab musibah yang datang di dunia tu mesti disebabkan oleh dosa-dosa yang kita buat, tuan-tuan. Okey, musibah dalam bentuk sakit tu musibah, kerugian dalam perniagaan ataupun rugi kewangan, ataupun kesedihan, itu semua adalah musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dan musibah-musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini kita kena peka, mesti ada dosa yang kita buat tu saya sebut tadi kan. Saya
nak bagi tahu sebenarnya musibah kita ni tuan-tuan, di dunia ni kecil sangat berbanding dengan musibah yang ditimpakan oleh Allah pada kita hari kiamat nanti tuan-tuan. Kalau neraka tu tuan-tuan, tak adalah yang lebih seksa, yang lebih azab daripada neraka tersebut tuan-tuan. Jadi kalaulah andai kata kita nak bandingkan dengan ujian ataupun seksaan yang ditimpakan oleh Allah dekat atas dunia ni, kita bandingkan dengan sekali celupan pun dalam neraka tu tuan-tuan, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Memang tak dapat nak dibandingkan betapa seksanya kita pada hari kiamat tersebut kalau masuk dalam neraka. Jadi pada waktu itu barulah kita tahu, oh sikit sangatlah seksaan di dunia tu, tak ada apa-apa pun dibandingkan dengan seksa pada hari kiamat tu. Jadi musibah yang datang dalam bentuk kerugian, kematian, kesakitan, kesedihan tu semua adalah seksa kecil saja yang disediakan oleh Allah kerana dosa-dosa yang kita lakukan dekat dalam dunia ni. Jadi peringatan yang datang tu wajib diambil pengajaran tuan-tuan. Wajib diambil pengajaran. So peringatan yang datang tu sebenarnya datang dalam pelbagai cara lah. Pelbagai cara maksudnya lain orang, lain musibah yang menimpa ke atas dia, lain dia punya ujian, masing-masing lain ujian ni tuan-tuan. Dan kadang-kadang kita rasa benda tu sebagai musibah kan. Ada orang ni tuan-tuan, dia dapat suami dia rasa musibah. Ada orang dia tak ada suami dia rasa musibah, betul tak? Ada orang dia tak ada anak, itulah musibah untuk dia kan. Ada orang anak dia ramai tapi anak tu lah yang jadi musibah pada dia. Jadi manusia ni dia takkan puas tuan-tuan, dia takkan bersyukur dengan apa yang dia ada. Jadi saya nak sebut ialah musibah yang datang kepada tiap-tiap seseorang tu dia berbeza antara satu dengan yang lain. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita ni kena tambah ilmu tau. Kita kena tambah ilmu. Saya ni bukan nasihat tuan-tuan, sebenarnya saya nasihat diri saya sendiri. Kita ni sebenarnya kena selalu dengar ceramah. Sekarang ni zaman media sosial ni tuan-tuan, sangatlah mudah untuk kita dengar ceramah, sangatlah mudah untuk kita dapat nasihat daripada para ustaz yang ada authority, yang berkaliber tuan-tuan ni. Bukalah ceramah tuan-tuan. Buka ceramah, dengarlah macam-macam ilmu ustaz-ustaz tu. Ada 1001 macam ustaz, yang tuan-tuan pilihlah yang mana tuan-tuan rasa seronok. Tuan-tuan, ini sebenarnya tuan-tuan kena tengok kelemahan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lemah dari sudut aku ni malas nak beribadat, carilah kisah-kisah yang ustaz-ustaz yang menceritakan tentang bagaimana nak tambah kecintaan kita pada ibadat contohnya. Ataupun aku ni selalulah panabaran ke contohnya kan, aku selalu marah-marah orang. Jadi tuan-tuan buka ceramah-ceramah yang menceritakan tentang bagaimana untuk menjadi seorang yang lebih sabar dan sebagainya tuan-tuan. Yang penting sekali tuan-tuan, jangan abaikan menuntut ilmu tu wajib kena ada, jangan abaikan perkara tersebut tuan-tuan. So selalu tengok kalau musibah yang datang pada kita tu tuan-tuan, kita selalu anggap itu adalah teguran daripada Allah. Okey, itu di dunia. Di akhirat macam mana? Di akhirat ialah azab yang paling teruk sekali tuan-tuan, ialah azab api neraka. Sebelum azab api neraka ada 2 azab lagi yang bakal menunggu kita tuan-tuan kalau kita berdosa dengan Allah Subhanahu Taala. Kita tak fikir, kita banyak dosa. Yang pertama, nanti kita lepas mati, kita kat dalam kubur Allah Ta'ala dah siksa kita. Tu azab yang selepas hidup tu, kita masuk kubur kan. Hidup yang kedua tu, itulah azab dia. Kemudian di padang mahsyar pun azab lagi tuan-tuan. Dia azab lagi. Kalau orang yang berdosa, dah lah diazab di alam kubur, diazab pula di padang mahsyar. Dan azab yang paling derita sekali ialah selepas daripada padang mahsyar tu. Azabnya di mana? Masuk dalam neraka Jahannam tuan-tuan. Jadi semua orang yang dahaka, semua orang yang berdosa, dia akan dimasukkan, dia akan disiksa pada ketiga-tiga peringkat tersebut tuan-tuan, kecuali kalaulah dapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Dan orang yang berbahagia, dia susah dekat atas dunia sekejap tuan-tuan. Dia susah dekat atas dunia, dia taat perintah Allah, dia penat sikit. Penatlah, saya tak kata tak penat, saya tak kata seronok saja. Sebenarnya kalau kita rajin beribadat, rajin puasa ni lapar tak? Tuan-tuan puasa lapar? Lapar kan? Lapar. Tuan-tuan malam-malam, orang lain semua tidur, tuan-tuan pergi bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, tuan-tuan solat seorang-seorang. Ngantuk tak? Ngantuk tak? Penat. Penat Tapi sebenarnya penat tu sikit je. Sebab apa tahu? Sebab orang-orang yang jenis ni, dia ikhlas beribadat kerana Allah, nak dapat redha Allah, nak dapat kasih sayang Allah. Nanti dia akan bahagia pada kehidupan dia selepas ni, selepas tu. Maksudnya, sesa sekejap saja kat atas dunia kan, penat sikit lah, ngantuk kan. Jadi bila kita mati, Allah Ta'ala akan sayang kita dalam kubur tuan-tuan, akan selamatkan kita dalam kubur. Kemudian bila pada mahsyar, Allah Ta'ala akan naungi kita kan. Allah Ta'ala akan naungi beberapa jenis orang, antaranya ialah orang yang duduk seseorang mengalir air mata dia bila teringat dekat Allah Ta'ala.
Orang ini ataupun nak masuk syurga tanpa hisap pun boleh. Tawakal kepada Allah dan ada beberapa lagi kriteria. Tawakal, orang yang tawakal kepada Allah dengan sepenuh hati tuan-tuan, orang tu akan masuk syurga tanpa hisap tuan-tuan. Jenis orang yang kalau kita orang buat salah dengan dia buat baik balik dengan orang tu. Orang tu insya-Allah nanti masuk syurga tanpa hisap tuan-tuan. Tak nak ke? Susah sikitlah tahanlah sakit hati ni, geram masa kan. Orang tu dah buah ngata kita macam-macam kan. Tiba-tiba dia susah minta tolong dengan kita pergi tolong dia dengan ikhlas tuan-tuan. Tapi dalam hati tu geram kan, sabar. Wali rabbika fasbir, dan demi Tuhan kau hendaklah kau bersabar. Jadi orang-orang gini tuan-tuan, kita sabar kat atas dunia, nanti apa kita dapat? Allah Taala akan sayang dekat kita. Tuan-tuan ingat Allah Taala tak ingat ke? Allah Taala akan ingat kita tuan-tuan. Allah Taala itulah yang paling tahu macam mana nak menghargai hamba-hamba dia kalau hamba-hamba dia taat pada perintah dia tuan-tuan. So tuan-tuan, seksa yang paling teruk sekali ialah dia ada tiga seksa tau. Lepas pada kita hidup ni kan, kita kalau banyak dosa pada Allah Taala, kita akan seksa dalam kubur, akan seksa pada padang mahsyar, dan seksa yang terakhir yang paling teruk sekali ialah masuk dalam neraka. Jangan minta masuk neraka tuan-tuan. Jangan minta masuk neraka. Ada orang kata tak apalah ustaz, masuk neraka sekejap nanti masuk syurga. Jangan diminta masuk neraka ni tuan-tuan. Jangan minta tuan-tuan. So selalu tambah ilmu tentang cerita-cerita kematian. Ustaz-ustaz banyak tuan-tuan kan, dengar ceramah banyak-banyak. Dengar balasan orang yang berdosa. Jadi sebenarnya kalau kita nak, saya bagi tuan-tuan satu formula tau. Ini pun saya dapat daripada ceramah yang saya dengar juga. Daripada tak silap saya Ustaz Khalid Basalamah, tak silap. Dia kata kita ni kalau kita nak rajin tahajud, kita selalu dengar ceramah pasal tahajud lah. Kita tengok apa yang bakal diperolehi oleh orang tahajud, apa yang Allah Ta'ala janjikan untuk mereka, gitu. Jadi itu sebenarnya yang memangkin semangat kita. Malam tu mesti kita ringan untuk tahajud, dia kata. Jadi tengok apa yang tuan-tuan nak buat, pergi dengar ceramah tentang perkara tersebut. Sekarang ni zaman kita bukan macam dulu kan. Dulu susah nak cari ustaz yang bercerita tentang apa yang kita nak dengar. Sekarang ni semua benda dah ada. Pakai jari je tuan-tuan. Klik, boleh dapat. So mudah-mudahanlah tuan-tuan kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita jadi orang yang sentiasa bertaubat dan orang yang dah terlanjur melakukan kejahatan, dia akan kembali kepada Allah. Orang yang berjaya ialah orang yang sentiasa berwaspada dengan dosa dan kemurkaan Allah. Orang inilah orang yang akan berjaya di dunia dan akan berjaya di akhirat. Okey, kita tengok apa yang kita boleh ambil dari sudut teknikal ayat yang ke-45 ni tuan-tuan. Okay, kita pisahkan satu-satu. Kita ambil serangkap-serangkap Okay, sekali lagi, apabila dikatakan kepada mereka, takutlah oleh kamu apa yang ada di hadapan kamu dan apa yang nanti bakal kamu hadapi di hari kiamat. Mudah-mudahan kamu dirahmati. So tu ayat ini secara mafhum. Okey, kalimat yang pertama wa. Wa maknanya dan. Wa maknanya ialah dan. So waw ni kita tengok sama ada dia ni waw permulaan cerita ataupun waw penyambung cerita tuan-tuan. Ni kalau ikut dalam kitab saya ni ialah waw penyambung cerita. So ayat ni bersambung daripada ayat yang sebelum ni. Ayat 44 disambung. Kemudian dia merupakan kalimat haraf lah, kalimat sendi. So haraf gelarannya ialah haraf ataf ataupun penyambung cerita. Fungsi dia apa? Fungsi dia menyambung cerita yang sebelum ni dengan cerita yang bakal kita bacakan hari ni. Itu fungsi dia. Okay, kemudian idza. Idza ni maknanya apabila ataupun jika. Dia yang lebih tepat sebenarnya apabila, ikut kesesuaian terjemahan lah. So jika ataupun dia apabila, kita ambil perkataan apabila. Apabila ni termasuk dalam kelompok kalimat isim tuan-tuan. Tapi dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi tau. Tengok, bila tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua, nanti pada pelajaran peringkat yang pertama, nanti saya ulang sekejap. Di dalam Quran kita akan jelas, ni pelajaran pertama kita akan jelaskan tuan-tuan, dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja. Sama ada kalimat tu kalimat nama, isim, atau perbuatan ataupun sendi. Jadi idza tu maknanya apabila tadi kan, dia termasuk dalam kelompok kalimat isim tuan-tuan. Kalimat nama. Dia bukan kalimat sendi. Idza tu apabila tu dia termasuk dalam kelompok kalimat isim atau kalimat nama. Okey, bila pelajaran tuan-tuan balik pada peringkat yang kedua, kita jelaskan pada peringkat yang kedua ini semua tuan-tuan boleh print. Bila tuan-tuan jumpa kalimat nama, dia ada 2 jenis. Jenis yang pertama ialah jenis isim-isim yang ada gelaran dan fungsi. Jadi idza tu dia termasuk dalam kelompok kalimat isim inilah. Okey, apa gelaran dia ustaz? Kita nak tengok gelaran dan fungsi. So gelarannya apa? Gelarannya ialah isim ruang ataupun isim zaraf. Ini nombor 6 ni. So isim zaraf ada 2 jenis. Satu isim ruang masa, satu isim ruang tempat. Jadi idza tu apabila tu ialah isim ruang masa. Dia kalimat isim tau. Dia kalimat isim, tapi isim yang menceritakan tentang satu
tentang ruang masa, satu ruang masa yang tertentu. Apabila contoh yang mudah, apabila ayah balik, adik suka. Apabila tu iza, apabila ayah balik, adik gembira. Jadi sekarang ni itu isim ruang masa. Masa bila? Masa ayah balik lah. Pagi ke petang, tak kira lah pagi ke petang ke. Masa bila? Masa ayah balik. Masa ayah balik, so adik gembira. Itu kita panggil isim tu menceritakan tentang masa yang tertentu. Itu kita panggil ruang. Di ruang ada dua jenis. Satu ruang masa, satu lagi ruang tempat. So idza tu merupakan kalimat isim, iaitu isim ruang. Isim yang ada gelaran dan fungsi, gelarannya ialah isim ruang. Jadi ruang ada dua jenis, ruang masa ke ruang tempat. Idza tu termasuk dalam kelompok isim ruang masa, tuan-tuan. Idza, sebab tu maknanya ialah apabila. Okey, kita pergi pada kalimat berikutnya, tuan-tuan. Alright. Kalimat berikutnya ialah qila. Ni saya nak bahas panjang sikit. Qila maknanya ia telah dikatakan. Okey, tuan-tuan nampak tak? Kalau tuan-tuan download kamus Al-Furqan, bila kalimat yang ni kalimat fi'il lah, fi'il madhi kan, ada telah kan. Ya, bila tuan-tuan nampak nampak ni di kan. Bila ada di je dekat bawah kalimat ni, maknanya kalimat ini dia apa ni? Dia ada perbahasan dia tau. Saya jelaskan dekat tuan-tuan Dia apabila tuan-tuan jumpa kalimat yang ada dim itu, maknanya kalimat tu kalau dalam istilah teknikal nahwu dia panggil fi'il yang majhul. Fi'il majhul ni ada untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fi'il madhi tu past tense, fi'il mudhari' tu present tense. Jadi macam ni tau. Ganti nama diri dekat dalam fi'il yang jenis macam ni, yang ada di ni, dia bukan yang melakukan perbuatan. Dia sebaliknya dia yang kena buat. Contohnya macam ni tau. Ahmad dia makan. Ahmad dia makan ataupun Ahmad dia melihat. Ataupun Ahmad dia lari, Ahmad dia larikan, Ahmad dia melarikan. Okey. Bila ada di ni tuan-tuan, bukan Ahmad tu lagi yang melakukan perbuatan tu, sebaliknya dia yang kena buat tau kalau kita tengok sekali bas. Ahmad dia dilihat, Ahmad dia dipukul. Kalau yang tadi fi'il biasa, Ahmad dia pukul, dia memukul. Dia yang buat kerja pukul sesuatu tu, nampak? Pukul orang kan. Tapi kalau Ahmad dia dipukul, bukan Ahmad yang buat kerja pukul orang. Sebaliknya Ahmad tu yang kena pukul dengan orang lain, faham tak? Jadi samalah macam qila tu. Qila maknanya dia dikatakan. Dia telah dikatakan. Jadi bukan dia yang berkata. Kalau dia berkata qala, dia berkata. Tapi kalau qila, dia ada orang lain kata kepada dia. Tu maksud dia. Apabila dikatakan kepadanya. Itu kalau tuan-tuan guna kamus Al-Furqan. Sebab tu saya nak tuan-tuan download. Bila fi'il yang jenis majhul macam ni, tuan-tuan akan nampak dekat terjemahan ni, dia ada di kat sini. Dia kalau biasa qala. Kalau qila ni fi'il dia jadi fi'il majhul. Dia tukar baris dia. Okey. Jadi dalam konteks saya ini, dia ni dikatakan kepada mereka. Apabila dikatakan kepada mereka, takutlah oleh kamu apa yang ada di hadapan kamu. Jadi qila ni bukan dia yang berkata, bukan mereka yang berkata, sebaliknya dikatakan kepada mereka. Itu maksud dia. Okey, lahum. Ini fi'il madhi tuan-tuan. Telah. La bagi, ini ialah merupakan kalimat sendi, kalimat haraf. Haraf apa? Haraf jar. Ada kat sini. Kalau pelajaran peringkat yang pertama, dia termasuk dalam kelompok kalimat haraf ni. Li atau la ni. Yang maknanya untuk atau bagi, dia termasuk dalam kelompok kalimat haraf lah, kalimat sendi. Sendi apa? Kalau tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua, kita panggil dia termasuk dalam kelompok ni haraf jar ni. Dia kalau sendi ataupun haraf kan, dekat sini lah. So dia termasuk dalam kelompok haraf jar. Ada li dengan la kat sini. Tuan-tuan. Okay, balik dekat ayat kita tuan-tuan. Lahum. La tadi saya dah jelaskan, la atau li tu untuk atau bagi atau kepada. Tengok sesuaian kesesuaian ayat tu. So ni ialah haraf jar. Hum maknanya mereka. Ini juga merupakan kalimat isim, dan hum juga merupakan kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi. Kalau tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua, hum tu dia termasuk dalam kelompok kalimat isim. Jadi dia isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim ganti nama diri, isim dhamir. Jadi tugas tuan-tuan ialah cari ganti nama diri itu sebenarnya dirujuk pada siapa. Ganti nama diri itu dirujuk pada siapa masa ayat itu turun tu maksud dia. So, hum ni dirujuk kepada siapa tuan-tuan? Apabila dikatakan kepada mereka, wahai sekian-sekian orang, takutlah kamu, sesaan di hadapan kamu, wahai orang, wahai manusia. Siapa manusia ni tuan-tuan? Dalam konteks ayat ni masa turun dulu. Dia rujuk kepada orang-orang kafir Quraisy dah Ustaz, sebab ayat ni turun di Mekah, faham tak? Kalau ayat yang turun di Madinah, hum tu dia akan rujuk kepada orang-orang lain, iaitu orang kafir yang berada di Mekah dan sebagainya. Okey, kemudian kita tengok rangkap yang kedua, ittaqu ma baina aidikum. Ittaqu, takutlah oleh kamu. So ini merupakan kalimat fi'il tuan-tuan, tapi ini fi'il amar, fi'il menyuruh.
Ya, fi'il kita jelaskan pada peringkat yang pertama ni dia ada 3 jenis. Yang pertama fi'il mudhari', yang ketiga fi'il madhi, yang kedua fi'il madhi, yang ketiga ialah fi'il amar. Jadi kalau fi'il mudhari' ya, kamu takut. Kalau fi'il madhi, kamu telah takut. Ni past tense, ni present tense, ni past tense. Kalau fi'il madhi, fi'il mudhari', kamu takut. Kalau fi'il madhi, kamu telah takut. Kalau fi'il amar, takutlah oleh kamu. Amar kan maknanya menyuruh. Ingat tak tuan-tuan? Amar ma'ruf nahi mungkar kan? Amar ma'ruf nahi. Amar ni maknanya menyuruh kepada kebaikan, nahi itu mencegah kepada kemungkaran. Jadi fi'il amar ni maknanya fi'il menyuruh lah. Takutlah oleh kamu. Nampak? Takutlah oleh kamu. So suruh takutlah tu maksud dia. So kalimat yang tuan-tuan jumpa ni mana tadi? Okey, ittaqu ni merupakan kalimat fi'il iaitu fi'il amar. Jadi kalau fi'il amar tuan-tuan kena tengok apa ganti nama diri dekat dalam tu, kamu. Kamu rujuk pada siapa? Kamu tetap rujuk kepada orang-orang kafir Quraisy tu tuan-tuan. Dalam konteks ayat ni masa turun So kalau tuan-tuan jumpa fi'il sama aja standard dia tuan-tuan. Standard dia sama saja apa standard dia? Standard dia ni. Kalau pada peringkat kedua kita jelaskan. Kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il, kalimat perbuatan, perkara pertama kita tengok apa ganti nama diri dalam kalimat perbuatan tersebut. So takutlah oleh kamu. Dalam tu ada kamu Ustaz. Tengok terjemahan saya tu Kemudian kamu tu rujuk pada siapa? Kamu tu rujuk kepada orang kafir Quraisy dalam konteks ayat tu masa turun tu. Dan tengok ada tak maf'ulun bih. So maf'ulun bih ni maknanya nak takut pada siapa? Ada tak ditulis dalam rangkap tu? Tengok ni. Takutlah oleh kamu apa yang ada di hadapan kamu. Apa yang ni lah dia punya maf'ulun bih ni lah kalimat isim. Ini kita panggil dia isim yang ada gelaran dan fungsi juga. So gelarannya apa? Gelarannya ialah isim mewakili. Isim mewakili. So mewakili apa? Saya nak tanya tuan-tuan ni saya nak tengok kefahaman tuan-tuan. Takutlah oleh kamu apa yang berada di hadapan kamu. Dalam konteks ayat ni tuan-tuan dah faham kan tadi kan? Okay, takutlah oleh kamu apa yang ada di hadapan kamu. Apa yang ni sebenarnya dia mewakili apa tuan-tuan? Takutlah oleh kamu apa yang ada di hadapan kamu. Okey, saya bagi tuan-tuan satu contoh Katalah saya nak cakap dengan tuan-tuan, depan tu ada rimau tau, depan tu ada rimau. Jadi saya kata Kak ataupun pelajar-pelajar, takutlah oleh kamu apa yang ada di hadapan kamu. Apa yang ada di hadapan kamu. Apa yang tu dia mewakili apa dalam ayat saya tuan-tuan. Tentulah tuan-tuan akan kata harimau tu lah Ustaz. Itulah maksud dia. Setiap kali tuan-tuan jumpa kalimat apa yang, dia mesti mewakili sesuatu tuan-tuan. Sebab tu kita panggil dia isim, gelaran dia isim mewakili. Jadi tujuannya apa? Apa kerja tuan-tuan? Tuan-tuan kena tengok dia mewakili apa dalam konteks ayat tu. Okay, sekarang ni tuan-tuan dah faham kan? Okay, saya nak tanya tuan-tuan dia mewakili apa? Cuba tuan-tuan balas di komen Sekarang ni apa yang ni dia rujuk, dia mewakili apa? Takutlah oleh kamu apa yang ada di hadapan kamu. Apa yang ni rujuk pada apa? Tuan-tuan faham ayat ni tadi? Apa dia tuan-tuan? Cuba jawab. Okey, kalau tuan-tuan dah fikir dalam hati ma ni kalau tuan-tuan kata ma ni rujuk kepada siksaan ataupun azab Allah di dunia, itulah jawapan dia. Ni rujuk kepada azab ataupun siksaan. Tapi siksaan yang ada di dalam dunia itu maksudnya. So baina ni tuan-tuan dia merupakan kalimat isim, dia pun isim yang ada gelaran dan fungsi juga. So gelarannya ialah isim ruang tadi. Tapi di antara ini ialah isim ruang tempat. Di antara saya dan dia ada buku. Jadi di antara ini dia ialah isim ruang tempat. Ruang tempat di mana? Di antara saya dan dia lah tu maksud dia. So ID juga merupakan kalimat isim, kum juga merupakan kalimat isim. Ni dua isim berpasangan, pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Nanti lain kali kita sentuh Wa ma khalfakum, wa dan ni ialah haraf penyambung cerita, ma apa yang ni juga merupakan isim mewakili. Dia mewakili apa? Cuba tuan-tuan cari sendiri. Kalau tuan-tuan rajin khalfakum, khalfa belakang, ini juga merupakan kalimat isim ruang. Isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya isim ruang, ni ialah ruang tempat juga. Tempat mana? Belakang lah, belakang kamu lah. Kum kamu, ni juga isim yang ada gelaran dan fungsi, isim ganti nama diri. Dia ganti nama diri kepada orang kafir Quraisy. Okey, rangkap terakhir la'allakum. La'alla ni kalimat sendi, haraf dia adik-beradik dengan inna. Nanti kita sentuh di lain kali tuan-tuan. Kum ni kita dah jelaskan tadi, dia isim yang ada gelaran dan fungsi, isim ganti nama kan. Dia rujuk kepada orang kafir Quraisy juga, turhamuna, kamu dirahmati. Ini juga merupakan kalimat fi'il, tapi fi'il majhul. Bukan kamu yang merahmati orang lain, tapi kamu tu yang dirahmati oleh orang lain. Dalam konteks ni siapa yang merahmati orang yang takut kepada dosa di dunia dan takut dosa di akhirat. Mudah-mudahan kamu dirahmati. Siapa yang merahmati kamu?
Siapa yang merahmati kamu tuan-tuan? Dalam konteks ayat tentulah Allah Azza wa Jalla, kamu dirahmati. Bukan kamu tu yang buat kerja merahmati orang. Itu kita panggil fi'il ya, tapi fi'il apa? Fi'il majhul. Nanti kita jumpa, kita bahaskan lagi. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Tuan-tuan yang belum share, tolong share. Tuan-tuan boleh ajakkan kawan untuk join kelas kita. Dan siapa yang nak belajar dengan Al-Furqan, kita akan ajar daripada awal secara sistematik. Tuan-tuan pergi ke 0195119000 dan type kat tu saya berminat. WhatsApp saya berminat. Nanti insya-Allah pihak Al-Furqan akan bantu tuan-tuan. So terima kasih atas perhatian dan insya-Allah kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.